Istanbul, atau nama lamanya Konstantinopel, kota raya unik. Ia satu-satunya bandaraya yang terletak dalam dua benua, yaitu Asia dan Eropah. Kota padat ini pernah dijadikan pusat pemerintahan tiga empayar agung, yaitu Rom, Rom Timur atau Byzantine, dan Kerajaan Islam Uthmaniyah. Sejarah Istanbul bermula lebih 2.500 tahun lalu. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, bangsa Yunani yang mendiami wilayah selatan Eropah membuka kawasan ini yang dikenali sebagai Byzantium ketika itu. Pada tahun 330, Raja Rom Konstantin Agung menamakannya Konstantinopel yang bermakna kota Konstantin. Selepas empayar Rom berpecah dua pada tahun 395, pusat pemerintahan Rom Barat berpindah ke Roma, manakala kota ini dijadikan ibu negara Byzantium. Konstantinopel berjaya bertahan selama lebih 1.000 tahun, sehinggalah akhirnya ia jatuh ke tangan Kerajaan Uthmaniyah pada kurun ke-15. Istanbul bandar terbesar di Turki. Ia menampung kira-kira 6,7 juta penduduk. Bagaimanapun Ankara yang terletak 454 km di penjara Istanbul dipilih menjadi ibu negara, memandangkan Istanbul lebih sesuai sebagai destinasi pelancongan dan muzium dalam kota. Dianggarkan 600 juta penduduk Eropah dan Asia Barat boleh berbahasa Turki. Ini kerana ketika zaman kegemilangan Uthmaniyah, 29 negara menjadi wilayahnya. Selain pusat aktiviti komersial dan perdagangan Turki, Istanbul juga destinasi pelancongan idaman ramai. Tarikannya, masjid dan istana indah, muzium, tinggalan kota lama, dan semestinya pasar seperti ini. Sebelum Byzantium kecundang di tangan kerajaan Uthmaniyah, Empayar Rom itu pernah ditundukkan jirannya yang juga kuasa besar, yaitu Parsi. Umat Islam bersedih kerana orang Rom ahli kitab ditewaskan orang Parsi beragama Majusi, yaitu penyembah api. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala membayangkan kebangkitan Rom dalam tempoh terdekat. Orang Rom merancang strategi. Umat Islam ternanti-nanti. 7 tane ver abi, 7 tane. Abi bunu yerinde almaya kalksan 2,5. Orang-orang Rom telah dikalahkan di negeri yang dekat sekali, dan mereka sesudah kekalahan ini akan mengalahkan lawannya dalam masa yang sama 10 tahun. Kepada pentakdiran Allah jualan terulang segala urusan sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya. Dan pada ketika berlakunya kemenangan Rom itu, orang-orang yang beriman akan bergembira. Setelah kalah pada tahun 610, Rom bangun menewaskan Parsi hampir 10 tahun selepas itu. Ramalan menjadi kenyataan dan terbuktilah mukjizat Al-Quran. Sejarah Empayar Uthmaniyah bermula di Saljuk, 641 km dari Istanbul. Masjid Isabi Jame atau Masjid Saljuk dibina oleh Adninoglu Isabe pada 1375. Seni bina uniknya adalah hasil sentuhan arkitek terkenal dari Damsyik, Syria, Ali Dimisikli.
Sebelum 1326, beberapa kumpulan penduduk Turki yang diketuai Uthman dan kemudian anaknya Ertugrul telah diberi kepercayaan oleh Sultan Saljuk untuk memerangi Byzantin dalam Perang Salib. Di sinilah mereka mula membela kekuatan, sehinggalah akhirnya mereka muncul sebagai satu kuasa yang disegani dan dihormati di dunia sebelah sini. Pada zaman kegemilangannya, Kerajaan Utsmaniyah memerintah wilayah seluas kira-kira 24 juta kilometer persegi, sehingga India di timur, Maghribi di barat, Austria di utara, dan sebahagian Afrika di selatan. Kerajaan Utsmaniyah menjadi Khadimul Haramain atau pentadbir kota Mekah dan Madinah selama 400 tahun. Kejayaan pertama Kerajaan Utsmaniyah ialah menumpaskan Rom Timur atau Byzantin di bursa. Bandar kelima terbesar di Turki ini terletak di kaki pergunungan Olympus, 243 km di selatan Istanbul. Bursa diasaskan pada kurun ke-7 sebelum Masehi dan kini menampung kira-kira 1,6 juta penduduk. Ia dijadikan ibu negara Utsmaniyah setelah Sultan Orhan Gazi berjaya menguasainya daripada Byzantin pada 1326. Di sinilah pemerintahan Utsmaniyah meneruskan usaha membela kekuatan sehingga mereka berjaya menggempur kubu kuat Byzantin di Konstantinopel dan menukar nama bandar itu kepada Islambul atau Istanbul. Di sinilah Sultan Orhan Gazi dan bapanya Osman Gazi dimakamkan. Orhan meninggal dunia pada 1360 ketika berusia 79 tahun. Manakala Utsman pada umur 68 tahun, beberapa bulan sebelum bursa ditawan. Kerajaan Utsmaniyah diasaskan pada penghujung kurun ke-11. Ketika itu, penduduk Turki yang telah memeluk Islam sejak kurun ke-9 terbabit dalam Perang Salib. Utsman pemimpin tempatan paling berwibawa ketika itu. Setelah kematian Utsman, anaknya Ertugrul berjaya menggabungkan kekuatan puak-puak Turki dengan kerajaan Saljuk. Setelah kematian Ertugrul, gerakan menentang Byzantin diteruskan anaknya, Osman Gazi atau Osman I, yang dianggap bapa kerajaan Utsmaniyah. Pada 1366, Sultan Utsmaniyah ketiga, Murad, memindahkan pusat pemerintahan dari Bursa ke Edirne, 227 km di barat laut Istanbul. Ini satu daripada masjid kebanggaan penduduk Bursa. Ia dibina Sultan Bayezid pada 1399 dan terletak di tengah bandar. Empayar Utsmaniyah wujud selama 623 tahun. Daripada 37 pemerintah Utsmaniyah, Muhammad II yang lebih dikenali sebagai Muhammad Fatih adalah antara Sultan Turki yang paling cemerlang. Di sinilah Fatih menghabiskan masa kanak-kanaknya. Apabila meningkat remaja, Fatih merantau untuk menuntut ilmu agama, pentadbiran dan peperangan daripada tokoh-tokoh ternama ketika itu, termasuk Syamsuddin Al-Wali. Muhammad Fatih ditabal sebagai Sultan pada 1451 ketika usianya baru mencecah 19 tahun. Namun, beliau seorang panglima yang gagah dan pemimpin yang bijak. 2 tahun selepas ditabalkan, Fatih berjaya menewaskan Raja Rom lalu mengisytiharkan Konstantinopel jajahan Islam. Sebelum kejayaan Muhammad Fatih, para sahabat dan pemimpin Islam berlumba-lumba untuk menewaskan Rom di Konstantinopel. Masing-masing menanam azam untuk mengkotakkan harapan Rasulullah SAW yang pernah baginda bayangkan semasa hayatnya. Semasa perang Khandaq, ketika Rasulullah SAW menenggali parit, tiba-tiba keluar 3 percikan cahaya apabila cangkul baginda terkena batu.
Apabila ditanya sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, pada percikan pertama, baginda terbayang istana putih di Yaman. Kedua, istana Aiwan Kisra di tanah Parsi. Dan ketiga, mahligai Raja Rom di Konstantinopel. Baginda yakin ketiga-tiga simbol kuasa Rom dan Parsi ini akan dikuasai Islam satu hari nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, pastinya kamu kelak akan membuka Konstantinopel. Maka sebaik-baik amir ialah amir yang memimpin pembukaan itu, dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya. Itulah janji baginda. Dan tidak heranlah jika menewaskan Rom menjadi idaman umat sejak zaman sahabat lagi. Jambatan Fatih dan Jambatan Konstantinopel penghubung Istanbul Asia dengan Istanbul Eropah, dibina melintasi Selat Bosphorus yang panjangnya kira-kira 31 km. Selat yang mempunyai purata kedalaman 70 meter dan lebar maksimum 3/3 km menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara. Selain keindahan panorama di kawasan ini, Selat Bosphorus turut dianggap istimewa kerana ia membawa dua arus. Di bahagian atas, Selat Bosphorus mengalir dari Laut Hitam ke Laut Marmara, manakala arus bahagian bawah mengalir dari Laut Marmara ke Laut Hitam. Bangunan kurun ke-12 mirip rumah api ini terletak di pertemuan Selat Bosphorus dan Laut Marmara, berhampiran pintu masuk pelabuhan Istanbul. Ada legenda misteri di atas pulau bergelar Putri ini. Pada satu hari, dikatakan Sultan bermimpi putrinya mati dipatuk ular. Si Sultan ketakutan, lalu membina istana kecil buat si anak kesayangan. Sangkanya, si putri akan terselamat kerana si ular sudah tentu gagal menyeberangi selat. Rupa-rupanya si ular lebih pintar. Si ular menyusup ke dalam raga buah-buahan yang bakal dihantar buat santapan si putri. Akhir kisah, si putri terkorban jua. Begitulah ketentuan, ajal tetap tiba walau di mana. Katakanlah, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu. Maksud ayat 8 surah Al-Jumu'ah. Beginilah kedudukan kota Konstantinopel, kubu kuat tentera Rom Timur. Dan ini pula kota Rumli Hisar, markas pertahanan Muhammad Fatih. 3.000 tentera Fatih bekerja siang malam selama 40 hari membina kota setinggi 15 meter dan tebal 5 meter yang siap sepenuhnya pada Ogos 1452. Usaha memerangi Rom Timur dimulakan sejak tahun 44 Hijrah oleh Bushr bin Abi Artoah, Panglima Muawiyah bin Abi Sufyan. 7 tahun selepas itu, Yazid bin Muawiyah cuba mengepung Konstantinopel sebanyak 5 kali, tetapi masih gagal. Begitu juga usaha Abu Ayyub Al-Ansari pada tahun 52 Hijrah. Antara 1391 dan 1398, Sultan Turki keempat, Bayezid I, membina kota Anadolu Hisar yang terletak di Istanbul Asia, bertentangan kota ini sebagai strategi memerangi Rom. Bayezid I juga gagal. Kempen menentang Bizantin akhirnya membuahkan kejayaan manis semasa pemerintahan Muhammad II, Sultan Utsmaniyah ke-7, yang mewarisi takhta daripada bapanya, Sultan Murad, pada 18 Februari 1451. Beliau lebih dikenali dengan gelaran Fatih yang bermaksud pembuka kerana kejayaannya menewaskan Bizantin dan membuka Konstantinopel. Sebaik menaiki takhta, Fatih berdamai dengan negara Eropah Timur dan mengkaji kekuatan serta kelemahan kota Konstantinopel. Raja Rom bertindak balas memasang rantai besi merintasi Selat Bosphorus bagi menghalang serangan tentera Fatih dari arah laut. Tetapi Fatih lebih bijak. Pada satu malam, tentera Islam memindahkan 70 buah kapal melalui jalan darat menggunakan landasan batang kayu yang telah disapu minyak. Menjelang pagi, kesemua kapal telah berada berhampiran kota Konstantinopel. Askar Rom panik. Dalam keadaan kucar-kacir begitu, tentera Islam berjaya membolosi kota Konstantinopel dan menubaskan tentera Rom yang kehilangan semangat dan arah.
Dalam peristiwa tahun 1453 itu, Raja Konstantin terbunuh manakala Panglima terkenal Rom Justianus cedera parah lalu melarikan diri. Diiringi laungan Allahu Akbar, Fatih menunggang kuda menuju Hagia Sophia, berjemaah solat asar, seterusnya mengisytiharkan Hagia Sophia menjadi masjid. Serentak itu Fatih menukar nama Konstantinopel kepada Islambul yang bermaksud kota Islam dan memindahkan ibu negara Uthmaniyah dari Edirne ke sini. Fatih meninggal dunia pada 1481 setelah memerintah selama 30 tahun, lalu digantikan puteranya Bayezid II. Masjid-masjid yang dibina Sultan Uthmaniyah mempunyai ciri-ciri unik, yaitu bertapak besar, manakala kubah utamanya dikelilingi kubah-kubah kecil. Masjid Uthmaniyah terletak di tengah kompleks yang turut memuatkan madrasah, bazar, taman, hospital, perpustakaan, dapur, tempat mandi awam dan perkuburan. Masjid Sultan Ahmad I yang lebih dikenali dengan nama Masjid Biru mula dibina pada 1609 dan siap sepenuhnya 7 tahun selepas itu. Ahmad I, Sultan Turki ke-14, mengarahkan juru bina Sedefkar Muhammad Aga, anak murid arkitek ternama Sinan, membina 6 menara untuk membezakan Masjid Biru daripada masjid-masjid lain di dunia. Keindahan bahagian dalam masjid ini diserikan lagi dengan penggunaan 2,609 kepingan kaca berwarna atau stained glass. Kubahnya setinggi 43 meter, bergaris pusat 23,5 meter dan dikelilingi 4 kubah kecil. Ia disokong 4 tiang besar bergaris pusat 5 meter. Masjid ini digelar Masjid Biru kerana dinding dalam dihiasi jubin dan mozaik iznik biru berukiran bunga-bungaan. Seni khatnya pula dihasilkan karyawan terkenal Kasim Gubera. Masjid-masjid yang dibina pada zaman Uthmaniyah seperti Masjid Sulaiman, Ayub dan Fatih di Istanbul kini dibuka kepada pelancong dari serata dunia yang ingin mengimbau sejarah satu bangsa yang unggul. Hampir semua masjid tinggalan Uthmaniyah berada dalam keadaan baik atau sedang dibaik pulih. Kepada masyarakat Turki hari ini, masjid-masjid ini memenuhi 2 fungsi, iaitu sebagai tarikan pelancong dan yang paling penting, sebagai perakam perjuangan dan kegemilangan Sultan-Sultan Turki di masa lalu. Reka bentuk Masjid Biru dan bangunan Hagia Sophia mempunyai beberapa persamaan. Malah Sultan Ahmad I sengaja memilih tapak bersebelahan Hagia Sophia untuk memudahkan masyarakat membuat perbandingan seni bina mana yang lebih menawan. Sultan Ahmad I juga ingin membuktikan bahawa orang Islam mampu membina bangunan yang lebih besar, teguh dan indah. Hagia Sophia yang dibina antara tahun 532 dan 537 ditukar status kepada masjid sebaik Konstantinopel dikuasai Islam. Tetapi selepas tamatnya Perang Dunia Pertama, kedudukan Hagia Sophia bertukar sekali lagi dari masjid kepada museum. Bangunan yang dibina pada 1620 oleh Sultan Utsman II ini menempatkan 36 makam termasuk Sultan Ahmad I dan ahli keluarga terdekat. Dengan pembentukan Republik Turki pada 29 Oktober 1923,
terkuburlah Salasilah Uthmaniyah yang memerintah selama 623 tahun. Bagaimana mereka mampu mengubah masyarakat padang pasir Asia Tengah yang berpuak-puak menjadi satu bangsa yang bersatu padu, gagah dan disegani? Rahsianya ialah Islam, agama yang mereka anuti.